Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul uqdatan min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, selamat petang. Salam pertemuan dalam pertemuan program Hamba Ilahi siri yang ke-79 bersama dengan saya Umar Aziz. Dalam program Hamba Ilahi ini kita akan terus menerus membaca sehingga khatam daripada awal kitab yang telah dikarang oleh Imam An-Nawawi yang dikenali dengan nama Kitab Al-Azkar. Moga-moga ada pengajaran yang kita boleh dapat, ada sesuatu yang kita perolehi. Ahlan kepada sahabat yang berada di ruang komen, Zimah Don, Hardi Suhaimi, Saira Yusof, Cik Mazri, Cik Harun, Ummi Zayhadi, Bazid Aziz, Galid Sprit, Siti Nur Aisyah Ahmad, Sania Mustafa, Hamimah Mosan, Zaitun Hassan, Ana Sukaimi, Zuraida Siddiq, Siti Fatimah Dahaban, Kak Kati Khairuddin, Saadiyah Hassan, Hasiyah Nun, Ana Sukaimi dan sahabat-sahabat yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada semua yang mendoakan. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan sama-sama kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Lalu sebelum saya mula, saya mohon maklum balas daripada sahabat-sahabat bagaimana suara saya, video saya pada petang ini, adakah jelas ataupun tidak, ataupun tersangkut-sangkut. Dan kalaulah jelas, mohon sahabat maklumkan jelas daripada mana. Ada yang mungkin jelas daripada Shah Alam, ada yang saya nampak daripada Senawang mungkin, ada yang daripada Perak. Lalu mohon maklum balas, cukup beberapa orang yang kata jelas, maka Alhamdulillah. Lalu Kak Zalia Kamaruddin jelas. Lagi siapa lagi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mohon maklum balas sahabat-sahabat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ahlan kepada yang join. Lalu Zuraida Siddiq Kuala Selangor jelas. Okey, dah 2 orang. Ummi Zayhadi Kuantan jelas. Zimadon Ceras jelas. M. Nasir Harun, Kamaria Kamaruz Zaman, Bentong Pahang jelas. Alhamdulillah. Lalu Ampang pun jelas, kata Kak Saira Yusof. Terima kasih kepada yang memberi maklum balas. Pada hari ini apa yang kita nak belajar? Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala membawakan kepada kita tentang bacaan-bacaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, anjuran bagi qari untuk berdoa jika membaca ayat yang tertentu. Ini tajuk kita pada petang ini, muka surat yang ke-128 pada perenggan yang terakhir. Lalu mohon sahabat-sahabat catat juga. Terima kasih. Tanjung Malim, Singapura. Daripada Singapura jelas, semestinya yang lain jelas. Shah Alam, Senawang, kemudian Kelantan, Temerloh. Alhamdulillah. Lalu saya rasa insya-Allah moga Allah permudahkan, sebab Shah Alam hujan lebat, lalu tidak ada sebarang gangguan pada siaran pada petang ini. Harapnya moga Allah permudahkan. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullah, kata Imam Nawawi, fasal anjuran bagi qari. Qari maksudnya pembaca Al-Quran untuk berdoa jika membaca ayat-ayat yang tertentu. Lalu apabila seseorang itu tiba pada ayat-ayat yang tertentu daripada Al-Quran, hendaklah pada waktu itu dia berdoa. Imam Nawawi akan memberikan contoh yang kita akan baca sebentar lagi. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, yusannu li kulli man qara'a fi salati aw ghairiha idha marra bi ayati rahmah an yas'alallaha ta'ala min fadlih. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, ketika orang yang membaca Al-Quran,
sama ada dia membaca Al-Quran dalam solat ataupun di luar solat. Lalu bila dia tiba pada ayat-ayat yang mengenai rahmat, ayat-ayat yang menceritakan rahmat, kasih sayang Allah, mereka disunatkan memohon kurnia Allah. Lalu sebab itu dalam solat, bila kita faham sesuatu ayat dan pada waktu itu kita tiba ayat pada ayat tersebut, Ibnu Allan rahimahullah membawakan contoh berkenaan tentang firman Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim, pada surah Al-Anfal ayat yang ke-70. Lalu firman Allah, wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampunkan kamu. Kenapa Allah mengampunkan manusia? Wallah, dan Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Pengasih. Maka bila tiba pada ayat yang seperti ini menceritakan rahmat Allah, kasih sayang Allah, maka pada waktu itu digalakkan untuk membaca doa-doa seperti Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir, ya Allah ampunilah daku, warham, rahmati dan kasihanilah daku, wa anta arhamur rahimin, dan dikaulah sebaik-baik yang mengasihani daripada sekalian yang mengasihani. Lalu sebenarnya ini adalah doa ayat Al-Quran juga, tapi boleh juga diniatkan sebagai doa. Ataupun pada waktu itu bila tiba pada ayat-ayat yang menceritakan rahmat kasih sayang Allah, maka pada waktu itu kita berkata, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, memohon kepadamu, min fadlik, daripada kurniaanmu. Tapi bila kita sebutkan pada perkataan, pada lafaz, mesti bahasa Arab, tak boleh dalam bahasa lain. Kalaulah contohnya nak sebut pada bahasa lain, maka mesti dalam hati. Namun ianya adalah sunat. Imam Nawawi akan membawakan dalil berkenaan tentang perkara ini kemudian. Begitu juga kata Imam Nawawi, apabila sampai pada ayat mengenai azab, bila tiba pada ayat mengenai azab, kena buat apa? Sunat memohon perlindungan daripada api neraka. Maka sunat pada waktu itu memohon perlindungan. Sebagai contoh, apabila tiba pada surah Az-Zumar ayat yang ke-71, surah Az-Zumar ayat yang ke-71, firman Allah, walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin, dan akan tetapi telah ditetapkan bahawa azab itu akan dijatuhkan kepada orang-orang yang kufur. Ini ayat tentang azab. Maka pada waktu itu kita digalakkan untuk memohon perlindungan. Seperti apa? Sebagai contoh, Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku a'udzubika, memohon perlindungan, minal azab, daripada azab. Maka digalakkan, disunatkan, sama ada dalam solat ataupun luar solat, kecuali dalam bacaan Al-Fatihah. Dalam bacaan Al-Fatihah, daripada ayat pertama Bismillah sampailah kepada waladdallin, maka pada waktu itu tidak boleh baca sebarang doa. Kerana antara syarat surah Al-Fatihah kita dah belajar, ianya mestilah muwalat berturut-turut. Tak boleh bila kita baca pada contoh ayat ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah kami kepada kami petunjuk, kita berhenti, kita doa di situ, Allahumma hdina wahdi bina, ataupun apa-apa. Surah Al-Fatihah yang merupakan rukun, ianya adalah muwalat, mesti muwalat. Tetapi kalaulah contohnya waladdallin, dah habis waladdallin sebelum daripada amin, maka boleh berdoa. Bahkan ada daripada catatan para ulama doa-doanya di situ. Namun di antara bismillah sampai waladdallin tak boleh berhenti untuk doa di tengah-tengah, kerana Fatihah adalah rukun dan Fatihah mestilah muwalat berturut-turut tanpa ada sesuatu di antara kedua ayatnya. Maka ini yang perlu kita lakukan. Ini sunat, sama ada dalam solat ataupun luar solat. Lalu apakah contoh perkataan bahasa Arabnya? Contoh, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalaulah sahabat yang ada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, saya hanya tulis daripada sudut perkataan Allahumma salli ala Sayyidina. Adapun baris saya tak dapat nak tulis Allahumma inni as'aluka min fadlik. Contohnya, ini kalaulah tiba pada ayat rahmat, maka pada waktu itu kita baca Allahumma inni as'aluka min fadlik.
Kalaulah tiba pada ayat yang berkenaan azab, maka pada waktu itu kita sebut apa? Allahumma inni, saya type sahaja bahasa Arab. Okey. Saya tak dapat nak tulis baris. Okey. Allahumma inni a'udzubika minal azab. Ini sebagai contoh sahaja. Dia tidak adalah ketetapan mesti perkataan itu. Apa jua perkataan dalam bahasa Arab yang menunjukkan kita meminta, boleh. Dan ketika mana tiba pada ayat azab, apa jua perkataan yang menunjukkan pada waktu itu kita memohon perlindungan, maka boleh. Ini yang mana kita nampak. Kata Imam Nawawi, lalu mintalah perlindungan daripada api neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Ataupun mintalah perlindungan daripada keburukan. Allahumma inni a'udzubika minasyarr. Ataupun apa-apa. Ataupun apa-apa sahaja yang tidak disukai. Okey. Lalu ini yang mana baginda Nabi, yang mana kita akan nampak kejap lagi daripada riwayat yang menjadi amalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, au yaqul Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ataupun kalaulah tiba pada ayat azab, ini doa yang kita semua tahu, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya Allah, sesungguhnya Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, meminta, memohon kepadamu, al-afiyah, akan keafiatan. Lalu bila tiba pada ayat azab, baca itu. Bila tiba pada ayat contohnya apa, siksaan, baca itu. Bila tiba tentang perkara yang kita tak suka nak dengar, maka baca itu. Contohnya murka dan sebagainya. Maka ini juga boleh baca Allahumma inni as'alukal afiyah, seperti mana kata Imam Nawawi. Imam Nawawi sebut sendiri dalam kitab. Ataupun boleh juga membaca Allahumma inni as'alukal afiyah, kami memohon keselamatan daripadamu. Kata Imam Nawawi, muka surat yang ke-129 atau yang hampir sama dengannya. Ini lalu kita dah nampak bila tiba pada ayat rahmat, maka berdoalah. Bila tiba pada ayat azab, berdoalah. Kata Imam Nawawi, apabila tiba pada ayat mengenai kesucian Allah, tasbih, contohnya sabbihisma rabbikal a'la, tasbih, penyucian Allah, sabbihisma rabbikal a'la, maka sunat mengucapkan subhanahu wa ta'ala, atau sunat mengucapkan tabarakallahu rabbul alamin, atau sunat mengucapkan jallat azmatu rabbina, atau yang hampir sama dengan dia. Contohnya kita baca fatabarakallahu ahsanul khaliqin yang ada dalam surah Al-Mu'minun, ataupun contohnya ayat pertama surah Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka pada waktu itu sebutlah jallat azmatu rabbina dan sebagainya. Maka ini yang Imam Nawawi sebutkan di sini, bila tiba ayat pada yang menyucikan Allah, maka boleh baca tabarakallahu rabbul alamin. Tabaraka, maha suci, Allah, Allah, Rabb al-alamin, semesta alam. Ataupun pada waktu itu kita sebut subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi. Ataupun yang ketiga, jallat azmatu rabbina, amat besar kemuliaan dan keagungan Tuhan kami. Maka ini antara doa bila tiba pada ayat-ayat yang memuji Allah. Kalau kita faham, kalau kita tak faham, tak mengapa. Lalu kalaulah kita faham, maka pada waktu itu kita ungkapkan. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apakah dalil berkenaan tentang doa pada ayat rahmat, doa pada ayat azab, memuji Allah pada ayat yang memuji Allah? Maka kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada muka surat 129, Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhu berkata, aku salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam. Yang mana ini adalah solat malam, solat qiyam, solat malam. Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan membaca surah Al-Baqarah. Aku katakan dalam hati baginda akan rukuk bila tiba 100 ayat daripada surah Al-Baqarah. Namun baginda tak rukuk, baginda terus melanjutkannya.
Kata Huzaifah ibn Yaman, aku katakan dalam hati baginda menyelesaikannya dalam satu rakaat. Kemudian Nabi akan rukuk. Nabi baca surah Al-Baqarah satu rakaat, Nabi akan rukuk. Maka Nabi SAW terus bila dah habis Baqarah, Nabi baca lagi surah yang kedua, iaitu surah An-Nisa. Kemudian Nabi SAW bila habis surah An-Nisa, Nabi baca lagi surah Ali Imran. Baginda membaca secara perlahan, bukanlah dengan laju, sangat tenang dan sangat perlahan. Lalu apakah dalilnya? Ini perkataan yang berikut. Kata Huzaifah ibn Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Huzaifah ibn Yaman? Idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha, wa idza marra bi su'alin sa'ala, wa idza marra bi ta'awudhin ta'awwadha. Apa kata Huzaifah ibn Yaman? Yang ini menjadi dalil kepada permasalahan yang kita telah baca sebentar tadi. Kata Huzaifah ibn Yaman, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, apabila baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba pada ayat mengenai permohonan, baginda memohon, minta. Apabila Nabi tiba pada ayat mengenai perlindungan, baginda memohon perlindungan. Ini adalah menjadi dalil bahawa ianya adalah boleh. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama, mohon jasa baik untuk bantu share moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Sebentar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, apa kata, lalu ini hadis riwayat apa? Hadis riwayat Muslim, rawahu Muslim. Lalu itu menjadi dalil bahawa boleh pada waktu solat, pada waktu itu berdoa bila tiba pada ayat yang kena doa, ataupun dianjurkan untuk berdoa. Ketika mana tiba pada ayat azab, mohon perlindungan. Kata Imam Nawawi, para sahabat kami mengatakan tasbih, memohon kurniaan, memohon perlindungan disunatkan dalam solat, bahkan luar solat. Dalam solat pun sunat dan luar solat pun adalah sunat. Juga disunatkan untuk imam, makmum dan orang yang solat sendiri. Semua. Adakah imam sahaja yang sunat, makmum tak payah? Makmum pun sunat baca. Adakah waktu jemaah sahaja sunat, waktu solat sendiri tak payah? Dalam solat sendiri pun adalah sunat. Okey, ini sebagai contoh yang lain. Disunatkan bagi sesiapa yang membaca dalam surah At-Tin. Ini hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi sebenarnya. Sabda apa ketika mana siapa tiba pada ayat yang surah At-Tin, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Lalu Allah bertanya, bukankah Allah yang demikian kekuasaannya seadil-adil hakim? Maka pada waktu itu sunat untuk membaca bala wa ana ala zalika minasyahidin. Bahkan engkau begitu ya Allah, dan aku termasuk dalam golongan orang yang bersaksi. Lalu ini hadis riwayat apa? Kata Ibnu Allan, hadis riwayat Abu Daud dan juga Tirmizi. Apabila contoh tiba pada surah Al-Qiyamah ayat yang ke-40, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, ayat yang terakhir, adakah Tuhan yang menjadikan semua itu tidak berkuasa menghidupkan orang yang mati? Maka pada waktu itu sunat untuk mengatakan bala asyhad, bahkan benar ya Allah dan aku bersaksi. Maka inilah yang kita nampak daripada beberapa contoh mengenai perkara tersebut. Apabila tiba pada muka surat 130, ini semua ada dalam kitab. Nanti sahabat boleh ambil, boleh cuba bawa dalam bacaan solat. Apabila tiba pada surah A'raf ayat 185, fabi ayyi hadithin ba'dahu yu'minun, maka kepada perkataan yang mana lagi sesudah datangnya Al-Quran itu mereka mahu beriman. Maka bila dengar perkataan itu yang Allah beri teguran, sunat untuk baca amantu billah, aku beriman kepada Allah. Ketika mana tiba pada ayat pertama surah Al-A'la, macam saya sebut tadi, sabbihisma rabbikal a'la, bertasbihlah, mensucikan nama Tuhanmu yang maha tinggi dari segala sifat-sifat kekurangan. Maka sunat untuk mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Lalu tadi kita nampak contoh daripada surah At-Tin, surah Al-Qiyamah, surah Al-A'raf dan juga surah Al-A'la, dan apakah jawapan-jawapannya.
Kemudian kata Imam Nawawi, ini semua dibaca di dalam dan di luar solat. Manakah dalil untuk perkara ini? Kata Imam Nawawi, saya telah menjelaskan dalil-dalilnya dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, yang mana 2 kali saya rasa kita telah baca. Kita telah baca ianya sebanyak 2 kali kitab tersebut. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Moga-moga bermanfaat pertemuan ini. Saya mohon maaf kita tak boleh lama kerana saya ada kena bertemu dengan seseorang. Kita jumpa lagi pada perkongsian maghrib jika Allah izinkan. InsyaAllah jika saya berkelapangan, saya berharap untuk membuat bacaan tahlil sebenarnya untuk ayah saya. Namun sahabat-sahabat yang berkelapangan boleh join. Kalau sempat saya akan buat secara live. Kalaulah tidak, maka sahabat-sahabat boleh join saya kemudian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kali pertama join, jemput join Telegram channel Kuliah Umar Aziz. Terima kasih semua.